Dengan kata lain, rupa luaran sembahyang itu adalah bahagian badan dan anggota, dan rupa dalamannya adalah bahagian hati dan rahsianya. Inilah tempat yang menjadi perhatian Allah pada hamba-Nya. Tak? Allah dia tengok apa? Tengok batin. Dia tengok hak batin sembahyang kita. Hak zahir bukan dia tak tengok, dia tengok juga, tapi semua orang tengok. Allah tengok, kita tengok. Tak? Tapi Allah dia tengok hak batin. Manusia tak boleh tengok hak batin. Allah tengok hak batin. Maknanya kita kena baiki sembahyang kita, bukan sahaja betul zahir, bahkan batin pun betul juga. Baru puas hati. Batin betul. Biar kita sembahyang ni khusyuk betul. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, waktu dia perang kena panah. Kena panah dia betis. Bila kena panah ni, orang nak cabut panah dia, dia kata tak apa, nanti aku sembahyang baru cabut. Sebab sakit. Bila dia sembahyang, orang cabut ni tak terasa. Sembahyang ni orang cabut panah tu tak terasa. Cabut busur panah tu, anak panah tak terasa sakit. Sebab apa? Khusyuknya dia sembahyang pada Allah SWT. Khusyuknya dia. Kita bukan sakat busur busur panah. Nyamuk duduk jauh pun dengar dah nak main. Nak main nak main kat aku ni. Tak gigit lagi tu. Kalau gigit tak tahu. Nampak tak? Apa? Kita tak berlatih untuk khusyuk. Tak berlatih untuk khusyuk. Dia sebenarnya bila kita sembahyang khusyuk elok ni, dia ubah. Dia punya keuntungan dia ubah apa dalaman kita. Kan kita ada marah, kita ada apa lagi, kedekut, kita ada apa lagi, apa sombong, macam-macam lah dalam diri kita ni. Kita ada sedih, kita ada rindu, macam-macam. Maka kita sembahyang khusyuk, kita tahu hakikat kita, kita akan dapat mengontrol dengan baik. Kan lah ni apa dah, orang ni mengamuk, bunuh orang 3 orang, apa anak ni mengamuk, macam-macam lah. Bini mengamuk, tok lelaki mengamuk. Sebab apa jadi mengamuk ni? Sebab apa? Sebab mengamuk ni kerana tak kontrol dalaman dia. Tak dikontrol dalaman dia. Tak kontrol. Kadang orang macam-macam lah. Orang marah kat anak, sampai marah, tiba anak begitu semua. Orang berbalah suami isteri sampai bercerai. Sebab apa? Dalaman tak kontrol. Padahal benda-benda kecil je. Benda-benda kecil. Sebab apa? Sebab dia tidak sembahyang dengan khusyuk. Tak sembahyang dengan khusyuk. Bila dia sembahyang dengan khusyuk, tak ada masalah apa. Tak? Contoh kita kata orang maki kita. Maki pergi tak apa. Kita bertindak ni bukan bertindak dengan marah. Kita bertindak dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Mana kita bertindak. Bukan marah tu menjadi apa panggil sebagai cara kita bertindak tak. Tak, kita bertindak dengan kebenaran. Sebab tu kita tengok tok-tok guru, orang alim ni, depa ni orang fitnah ke, orang nak kata apa ke, orang begini ke, orang begini, dia tenang. Tenang hadapi dengan tenang. Dia tak panik. Situasi apa panggil tegang ke, dia tak panik. Sebab apa? Sebab dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gantung. Kita ni banyakkan bergantung dengan diri kita sendiri. Apabila kita kata kita tak boleh nak selesai, jadi masalah. Habis dah kira tak tahu apa lah. Sebab apa? Sebab kita tak bergantung dengan Allah. Apabila kita bergantung dengan Allah, kita yakin Allah ada. Allah selesai. Pandai-pandai dia. Nak macam mana? Ya. Sebab dia suruh aku buat macam ni, pandai-pandai dia lah. Nak berikan pada aku hak ni. Sebab Allah itu maha mengatur. Apa ustaz yang kedua ni main dah ni? Tadi. Kata kita nak berhenti ke kita nak terus ni? Kita berhenti situlah. Kata Imam Al-Ghazali, umpama orang yang mengerjakan sembahyang. Saya suara pun kurang sedap hari ni. Semalam ada apa ceramah kat depa mana dia pendam suara depa makan ke mikrofon tu. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Okey, silakan. Ya. Pusing alhamdulillah.
Kalau kita tak sengaja kata tak batal. Tak sengaja. Kalau kita sengaja batal. Maknanya kita action, kita tahu kalau kita sebut ni batal. Kita bersebut juga batal. Sebab dia benda tu di luar sembahyang sunat saja. Maka dia ni bukan satu benda yang ada dalam sembahyang. Tapi kalau kita bersin, lepas tu kita terkata, tak apa. Tu lagi. Kalau dia jadi imam, dia baca surah terus, surah Fatihah, dia baca surah tapi dia tak boleh. Tak ingat ayat surah tu. Kalau tak sengaja dia atau dia sebut astagfirullah. Kita yang makmum ni, atau imam batal. Makmum tak batal. Dia kan bercakap dalam sembahyang ni, sama ada bercakap bahasa Melayu ke bahasa Arab ke. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja dilihat. Setengah ulama kata sampai 15 perkataan pun tak apa lagi. Dilihat maknanya perkataan yang yasir dia sebut, yasir. Perkataan yang sedikit, perkataan pendek. Maknanya dia tak sengaja. Tak sengaja ni mungkin latah ke, mungkin apa ke, tak? Tak sengaja. Kalau sengaja sebut satu huruf pun tak boleh. Duk sembahyang pi saja. Pi orang faham kan? Tak boleh, batal sembahyang. Kita sengaja nak sebut, tak boleh. Kalau kita tak sengaja, tak apa. Tak, makna dia apa panggil mungkin sembahyang mengantuk tapi tak sengaja sebut gitu. Tak batal sembahyang. Kalau tak sengaja tak apa. Dia bercakap ni sama ada bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, dia makna bercakap ialah buat sesuatu yang tidak diajar oleh Rasulullah ataupun berkata sesuatu yang tidak diajar oleh Rasulullah dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Maknanya kita takbir Allahu Akbar, kita pun baca doa tidur ke, doa makan ke, sengaja baca. Tak boleh, tak batal sembahyang. Sebab apa? Rasulullah tak suruh baca tu. Kena baca doa ni, doa ni. Walaupun dalam bahasa Arab. Sebab orang Arab dia bercakap, mana bercakap Melayu, bercakap Arab lah. Tak? Mana dia sebut saja waladhdallin. Lepas waladhdallin tu dia sebut pula alif batasar. Contohnya tak sengaja dia sebut, batas sembahyang. Sebab itu dikira kalam ajnabi, perkataan yang tak boleh ada dalam sembahyang. Wallahu a'lam bissawab. Dan tadi tu makmum tak batal sembahyang. Makmum tak batal. Imam kalau dia sengaja batal sembahyang lah. Dia sakut baca lah. Dia ulang tak boleh Dan itu hukum atas dia. Kalau dia kata tak sengaja, mana tak sengaja tak apa, mana terkeluar biasa dia hidup lagu tu. Mulut dia. Sengaja batal. Kalau dia batal, kalau dia tahu kata dia batal, dia kena keluar. Kita mayang dengan imam baru lah, yang imam ganti dia tu, tak lagu tu. Kalau dia tak keluar, kita anggap dia tu tak sengaja. Jadi sah mayang kita. Kita tak boleh, kita tak payah nak hukum dalaman dia. Kita tak payah nak hukum dalaman dia apa dia. Maknanya dia kalau dia sebut macam tu, dia tak keluar, kita tak payah pergi tanya dia. Tak ada hang kata astagfirullah tu, hang lupa ke, hang memang nak kata. Tak payah tanya. Kira dia tu lupa. Kita tu mayang. Sebab dia yang jadi imam tu, dia kena mengaji. Maknanya kalau dia tak dikata dengan sengaja, maknanya dia baca 3 kali 4 kali lekat-lekat, dia pun memang nak kata tu, memang nak kata astagfirullah tu, sebagai doa ke, sebagai apa ke untuk dia main ni, tak? Maka dia pun kata. Dia perkataan ni apabila keluar di mulut, perkataan. Kalau sakat hati saja tak apa. Hati saja astagfirullah, tak apa. Hati saja tak apa. Ni perkataan. Maka kalau dia keluar perkataan, kita dengar, tapi dia teruskan sembahyang, maknanya dia tak sengaja tu, kita teruskan sembahyang kita sah. Ada lagi? Tambah doa. Bila walau qadi tu sebelum amin tu ada setengah orang dia sebut apa nama? Tak tahu. Kalau
dia kena tengok riwayat lah. Kalau ada yang ulama-ulama yang membolehkan, tak ada masalah lah. Walaupun ianya sunat. Seperti kita berdoa dalam tahiyat. Dalam tahiyat ni habis zakat apa panggil selawat Nabi ya. Tapi kalau ada tahiyat-tahiyat lain yang kita jumpa dalam kitab, kadang-kadang dia sambung lagi apa doa-doa lain, maka itu tak membatalkan sembahyang. Sebab mungkin ada riwayat-riwayat, walaupun riwayat itu dhaif, maknanya dhaif ni dari sudut sanad dia, tapi untuk amalan fadail boleh diamalkan, tidak ada masalah. Dilihat begitu. Kalau ianya penambahan daripada kita sendiri, tak boleh. Saya saja nak tambah, tak ada. Saya saja nak tambah, maknanya dia benda ni bid'ah, benda ni memang Nabi tak buat, maka tak boleh. Memang tak buat. Tapi kalau ada asas dia, maknanya dia Nabi buat ke, ada hadis-hadis ke menyebut, tak, maka itu boleh kita baca. Kita tengok, kita kena mengaji lah. Maknanya benda yang kita nak baca ni, doa lepas waladhdallin ke, hati saya tak jumpa lagi tu dalam kitab tu. Doa lepas waladhdallin ke, doa apa panggil kunut, apa bagi panjang ke, bagi pendek ke, baca tahiyat tu, apa lepas tahiyat ada doa lagi ke, hak tu semua tak boleh reka sendiri. Kena mengaji. Ada iktimad kita, dalam kitab ni sebut begini, ulama ni sebut begini, diambil daripada sahabat begini. Maka kurang-kurangnya kita ada iktimad pada benda-benda tu, baru boleh kita amalkan. Kita tak boleh main-main. Tak apalah hari ni mak aku mati, lepas-lepas daripada baca waladhdallin amin, kita pun duduk doa kat mak kita bagi panjang lagi, tak boleh. Sebab benda tu Nabi tak buat. Maka kita nak doa tempat lain lah. Doa lepas mayat lah, doa bagi banyak. Dia tak boleh tokok tambah, walaupun benda tu molek, walaupun benda tu elok. Mana benda tu bukan yang benda lain, doa. Tak elok. Contohnya baca apa ayat Quran, contohnya kita rokok baca ayat Quran satu juzuk, elok baca ayat Quran ni, tapi Nabi tak buat. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Maknanya kalau sengaja boleh membatalkan sembahyang. Kalau sengaja, kalau tak sengaja tak apa. Sebab apa? Sebab kita pergi tambah benda yang tidak ada dalam apa panggil cara-cara bersembahyang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi soalan? Berarti terdapat kita sujud batal. Kemudian kita bangun Allah Akbar, imam dan ganti tempat orang akan tempat imam. Rakaat yang dia sujud tu sah ataupun orang yang kita buat rakaat itu doang. Misalnya rakaat kedua ada batal. Rakaat kedua tu pakai atau tidak? Pakai. Orang makmum lah. Orang yang makmum yang ganti tu dia nak buka rakaat mana? Sambung. Dia sambung setakat mana dia berhenti tu. Kamu tak sujud tadi. Dia bangun Allah Akbar. Kita masuk balik. Tak, misalnya dia bangun Allah Akbar, hak dia kata Allah Akbar tu kira. Dia kira. Maka makmum ni bangunlah Allah Akbar. Maka sambung situ. Sambung waktu tu. Sujud yang tadi pakai. Dia kata dia batal tengah sujud. Dah dia sujud dah. Mana sujud ni sekadar ucap subhanallah je, kira jadilah sujud. Walaupun dia tak doa apa panggil, tak baca apa tasbih sujud tu habis 3 ke 5. Dia sujud tu kira ni tu. Makna orang yang jadi imam ni kalau dia batal terus dia bertindak. Dia tak boleh tunggu dulu tahap 3, kecuali waktu dia sujud. Dia tak boleh nak kelak waktu dia sujud. Contohnya dia sujud, lepas tu baru dia batal. Bukan dia batal baru dia sujud. Dia sujud baru dia batal. Maka dia nak kelak waktu sujud, orang tak nampak dia kelak. Jadi orang tertunggu-tunggu, apa panggil dia nak kata. Maka dia kata dulu Allahu Akbar. Rukhsah untuk menyelamatkan orang lain. Maka bila dia kata Allah Akbar, dia pun bangun pergi. Barulah orang ganti dah.